Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah kita diberi kesempatan untuk kita bersiaran pada hari ini. Dan alhamdulillah Allah SWT beri kita lagi peluang dengan kemudahan yang ada ini untuk kita masih lagi kita mengadakan kuliah. Hari ini insya-Allah saya live di rumah, dan insya-Allah kita akan menceritakan beberapa soal jawab berkenaan dengan soal jawab agama dalam bentuk soal dan jawapan. Jadi kalau mungkin dalam bentuk kuliah, dalam bentuk yang panjang insya-Allah. Jadi insya-Allah soalan yang pada hari ini kita menggunakan beberapa ada soalan dalam daripada buku 600 jawapan kemuskilan agama. InsyaAllah. Jadi soalan yang pertama, saya pernah menjalinkan hubungan cinta dengan seorang pemuda selama 4 tahun. Tetapi hubungan ini ditentang oleh keluarga saya. Takdir Tuhan, kekasih saya telah meninggal dunia setelah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Hingga kini saya masih bersedih dan sentiasa mengingati dirinya. Setiap kali selepas menunaikan sembahyang, saya berdoa supaya kami dipertemukan dan hajat kami untuk menjadi suami isteri dapat dilaksanakan di akhirat kelak. Apakah doa seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi memang ada keterangan bahawa di akhirat, khususnya dalam syurga nanti berlaku perkahwinan. Dalam syurga akan berlaku perkahwinan di antara lelaki dan wanita. Terutama mereka yang dah berkahwin, mereka akan, anda kata suami dan isteri itu beriman kepada Allah SWT dan ditentukan oleh Allah SWT masuk ke syurga, maka kedua-dua mereka boleh masuk ke syurga dan bertemu di syurga. Seperti kebanyakan dalam perkahwinan itu disebut semoga ucapan-ucapan perkahwinan, semoga kekal sampai jannah. Jadi doa tu ada asasnya di sisi syarak, yakni boleh berdoa sampai ke syurga, sebab setiap manusia berimpikan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki ataupun wanita. Cuma ada beberapa perbahasan lah bagi mereka di kalangan lelaki dan wanita ni boleh memilih sama ada mereka nak berkahwin ataupun tidak di dalam syurga. Kemudian di dalam syurga nanti apabila lahirnya anak itu akan cepat besar, kerana dalam syurga itu disebut di kalangan lelaki itu umur sekitar 30 tahun, dan wanita itu sekitar 17 tahun. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi terdapat dua keterangan bahawa isteri-isteri bagi seorang lelaki itu terdiri daripada wanita, para wanita akhirat bidadari dan juga wanita dunia yang salihah. Jadi ada beberapa keterangan berkenaan dengan bidadari. Bidadari ini adalah suatu ciptaan Allah SWT yang dikhususkan dalam syurga bagi tugasnya menzahirkan kasih sayang kepada ahli syurga. Berbeza dengan wanita di dalam dunia, andai kata diizinkan oleh Allah masuk ke dalam syurga, insya-Allah, dan mereka itu menjadi permaisuri di dalam syurga. Jadi menjadi permaisuri dalam syurga martabatnya lebih tinggi daripada bidadari. Walau bagaimanapun ada di kalangan umat Islam memberi nama anaknya dengan nama bidadari. Dan sebenarnya bidadari itu adalah makhluk Allah yang diberi kasih sayang ataupun diberi ketaatan mereka kepada suami-suami mereka dalam syurga. Jadi sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah SAW bersabda
dalam syurga seorang mukmin itu akan berkahwin dengan 72 orang isteri. 70 daripadanya wanita akhirat, yakni bidadari, dan 2 daripadanya ialah wanita dunia. Jadi itu kita pun dalam syurga ni memang nikmat yang tidak pernah digambarkan oleh pemikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara gaib akhirat. Walau bagaimanapun segala fitrah manusia di dalam dunia ini akan dapat mereka rasai di akhirat mengikut fitrah masing-masing. Umpamanya manusia suka kepada pangkat, harta dan sebagainya, di akhirat Allah Ta'ala akan beri seumpama itu, tetapi dalam bentuk yang berganda-ganda dan penuh dengan kenikmatan kepada Allah. Para pentafsir hadis ada yang menjelaskan bahawa 2 wanita dunia itu mungkin isterinya yang baik yang sama-sama masuk ke dalam syurga, dan ada pula yang mengatakan wanita dunia itu ialah wanita yang solehah di dunia dan akan berkahwin dengan lelaki soleh, mungkin asalnya isteri atau sama-sama masuk syurga, dan mungkin bukan asalnya suami isteri. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun atas dunia dia tak sempat berkahwin dengan seorang wanita yang dia ingin berkahwin dengannya, namun di akhirat dengan ketentuan Allah dia boleh memilih untuk berkahwin dengan sesiapa saja. Sekiranya salah seorang daripada suami ataupun isteri tidak berpeluang masuk syurga, maka masing-masing berkahwin dengan yang terpilih masuk syurga. Yang semasa di dunia mereka tidak pernah berkahwin, tetapi dapat berkahwin di akhirat kerana sama-sama soleh dan mendapat banyak pahala. Sebab tu inilah pentingnya iman. Andai kata di dalam sesebuah ahli keluarga itu, mereka itu di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu semula di dalam syurga. Tentang pasangan di syurga disebut oleh Imam Tirmizi melalui hadis yang diriwayatkan melalui Laqit bahawa di akhirat nanti seorang itu akan berkahwin dengan wanita-wanita suci. Dan pertemuan Laqit di akhirat nanti seorang itu akan berkahwin dengan wanita-wanita suci, dan perempuan yang solehah baik akan berkahwin dengan lelaki yang soleh baik. Demikian sebaliknya, masing-masing dapat bersedap-sedap, yakni merasakan kenikmatan persetubuhan yang dirasakan di dunia tanpa melahirkan anak. Itu kelebihan di akhirat. Dan Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, mereka itu ahli-ahli syurga itu sibuk dengan urusan mereka, urusan yang penuh dengan kenikmatan. Banyak sekali keterangan hadis yang menjelaskan bahawa seorang lelaki itu akan berkahwin dengan ramai isteri. Ada yang menyebut berjumlah 4,000 orang pelayan yang boleh disetujui, ada yang menyebut 8,000, malah ada yang menyebut 80,000 mengikut taraf iman dan ketakwaan seorang. Kesemua isteri itu dapat disetujui selama dalam masa 7 hari. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Seorang sahabat Rasulullah SAW apabila mendengar Rasulullah SAW memberitahu tentang seorang lelaki akan beristeri dengan begitu ramai bidadari dalam syurga, lalu dia pun bertanya, apakah mampu melakukan persetubuhan? Nabi SAW menjawab, sungguhnya di akhirat kelak dalam syurga seorang lelaki muslim, seorang lelaki mukmin itu dilipat gandakan kekuatan sebanyak 100 kali ganda dalam melakukan persetubuhan. Riwayat daripada Tabrani, Baihaqi dan Abu Ya'la. Ini Nabi SAW menyebut dalam hadis baginda SAW. Menyentuh tentang soalan tadi daripada keterangan hadis yang dikemukakan tadi, bahawa kemungkinan di antara orang-orang yang tidak dapat ataupun tidak pernah berkahwin di dunia akan berpeluang juga atau akan dikahwinkan juga di akhirat, sekiranya mereka sama-sama masuk syurga. Dan jika mereka sama-sama menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT, tidak melakukan maksiat dan bertaubat di waktu di dunia ini dengan izin Allah bagi mereka yang ada amalan, selagi mana mereka ada amalan yang amalan kebaikan. Syarat untuk masuk syurga 2 perkara. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
perkara-perkara yang baik, amalan yang baik walaupun sebesar zarah akan dibalas oleh Allah SWT berupa dengan syurga. Amal-amal yang buruk akan dibalas oleh Allah SWT berupa dengan neraka. Namun begitu manusia akan dihimpunkan di mahsyar dan akan dihisap, ditimbang segala amalan baik buruk mereka itu di mizan di sebuah neraca Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada mereka itu berat amal baiknya ataupun berat amal dosa. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang dengan soalan-soalan. Dan saya kira bila ada soalan maka ada jawapan, InsyaAllah memudahkan untuk kefahaman kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita dapat beramal dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak berkesempatan untuk mendengar siaran, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.